Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam ruang bicara mendepani 2024 dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah cabaran pendidikan 2024. Ini merupakan satu topik yang saya katakan cukup penting sebenarnya dan kita akan berbincang lebih mendalam lagi berkaitan dengan topik ini. Dan tentunya lah kita juga sebagai rakyat Malaysia mengharapkan bahawa akan ada satu perubahan besar yang akan dilakukan khususnya pada tahun 2024 ini dan kita ingin melihat mungkin sistem pendidikan negara juga akan menghadapi satu perubahan yang akhirnya akan memberi faedah bukan saja kepada pelajar-pelajar tetapi kepada semua pihak. Jadi inilah perkara yang akan kita sembang-sembang dan kita sudah pun ada tetamu seperti yang saya katakan bersama saya di studio ruang bicara mendepani 2024 ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Anwar Ahmad yang merupakan pensyarah kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan di Fakulti Pendidikan UKM. Jadi doktor, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Sihat, Tuan ya? Haji. Dapat jumpa lagi Tuan Haji pada malam itulah ini. dia. Katakan semalam berada di Langkawi. Ya. Hari ini berada bersama kami di program Ruang Bicara. Itulah. Dan kepada anda, macam saya katakan ini merupakan topik yang cukup menarik dan penting sebenarnya dan kami juga ingin mendengar pandangan dan juga komen daripada anda ataupun ada persoalan yang ingin anda bangkitkan untuk kita kongsikan bersama dengan tetamu kita. Jadi gunakanlah dua talian seperti biasa kami sediakan kepada anda, tapi gunakan talian yang saya sebut ini iaitu di 03 2697 9768 dan juga satu lagi talian ialah 03 2697 9767. Itu dia jelas tertera di kaca TV anda sekarang ini. Baiklah, macam saya sebut tadilah Prof ya, Doktor ya. Ini merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya bila kita bercakap tentang cabaran pendidikan 2024 ini. Dan mungkin ada juga yang mengatakan bahawa mungkin pada tahun 2024 ini cabarannya akan lebih besar sebenarnya, terutamanya untuk sistem pendidikan negara. Pertama kerana Perdana Menteri sendiri telah mengungkapkan cabaran beliau kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjadikan tahun 2024 ini sebagai tahun membina sistem pendidikan berkualiti. Mungkin kita juga dapat pandangan daripada Dr. Anwar. Ya, betul Tuan Haji. Saya pasti bahawa tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat mencabar kepada sistem pendidikan negara atas beberapa faktor. Ya. Yang pertamanya tentu saja cabaran yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada sistem pendidikan negara dengan mengangkat tema berkualiti. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan ataupun mengutarakan cabaran beliau ketika beliau berucap di satu majlis di Bandar Baru Bangi. Ya. Dan saya suka melihat ucapan itu sebagai satu deklarasi, satu komitmen yang telah diujarkan oleh kepimpinan utama kita untuk memastikan sistem pendidikan negara kita pada tahun 2024 akan bercakap soal kualiti. Dan tentu saja faktor yang kedua, kita juga harus melihat bahawa cabaran akan datang apabila rakyat selepas setahun kerajaan perpaduan menjadi pemerintah, mereka rasa sudah sampai masanya untuk mereka melihat apakah keupayaan sebenar kepimpinan pendidikan negara yang diterajui oleh kerajaan perpaduan. Jika sebelum ini mungkin kita boleh menggunakan alasan-alasan seperti baru ditubuhkan, sedang mencari peluang yang baik, idea yang baik, tapi saya fikir rakyat sudah boleh melihat bahawa sekarang sudah setahun, jadi tahun 2024 adalah ujian sebenar kepada kepimpinan pendidikan untuk melihat sejauh mana mereka akan menggerakkan cabaran-cabaran yang telah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga cabaran-cabaran yang kita bawa selepas pandemik COVID. Jadi tahun 2024 akan menjadi satu tahun yang mencabar dan saya fikir persiapan kena dibuat lebih awal. Saya suka bila Dr. Anwar sebut tentang
yang ialah dalam masa setahun itu. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa mungkin ialah kepada rakyat biasa fasa berbulan madu, fasa belajar barangkali sudah tamat sebenarnya. Betul. Dan mungkin tahun ini itu tahun 2024 adalah untuk kepimpinan pendidikan negara sendiri yang diterajui oleh Yang Berhormat Fadlina Siddiq menunjukkan keupayaan sebenar menerajui sistem pendidikan negara. Kenapa perubahan ini perlu dilakukan? Ya, saya fikir selepas pandemik 2020 sehingga 2022, kita sudah melalui satu keadaan yang sangat mendukacitakan. 3 segmen utama kehidupan, ekonomi, kesihatan dan juga pendidikan. Ini adalah 3 segmen yang telah dikenal pasti terjejas teruk akibat pandemik COVID. Dan tentu saja dalam pendidikan kita dapat melihat keciciran meningkat, bilangan murid-murid yang tidak dapat menguasai kemahiran 3M meningkat, motivasi guru juga menurun dan sebagainya kerana pandemik itu. Dan selepas tahun 2022 sekolah dibuka semula dan juga tahun 2023 telah kita lalui. Jadi saya fikir tahun 2024 rakyat ingin melihat apakah hala tuju yang cuba dibawa oleh kepimpinan pendidikan negara untuk membawa negara kita menjadi salah sebuah negara yang disegani dalam sektor pendidikan. Kalau kita lihat Tuan Haji, keputusan PISA misalnya pada Disember yang lalu jelas menunjukkan kita tidak berada di tahap yang memuaskan. Kita berada di kalangan negara-negara yang agak merosot. Yang kemerosotan itu agak teruk ataupun agak banyak. Jadi tahun 2024 adalah tahun untuk mula membina semula kepercayaan rakyat kepada kepimpinan pendidikan dan bagi memastikan itu saya fikir hala tuju pendidikan kena jelas. Walaupun kita sudah bercakap soal membina kurikulum 2027 tetapi rakyat akan bertanya apa yang akan berlaku pada tahun 2024, 2025 dan 2026. Apakah bentuk pendidikan yang akan kita berikan pada anak-anak mereka? Jadi saya fikir penerangan, penjelasan dan juga libat urus bagaimana menguruskan sistem pendidikan untuk 3 tahun sebelum bermulanya kurikulum 2027 yang telah dilancarkan sangat-sangat penting. Saya juga nak dapat komen seterusnya lah. Bila Dr. menyebut tentang hala tuju pendidikan itu. Kalau kita lihat perkembangan secara global lah, kita bercakap tentang sektor pendidikan, kita bercakap tentang sektor ekonomi khususnya, sudah banyak perubahan yang perlu kita hadapi sebenarnya. Sekarang ini orang dah bercakap tentang digital economy sebagai satu contoh yang baik. Mereka bercakap kita di negara kita juga sudah pun mula bercakap tentang apakah kita bersedia sebenarnya untuk menarik pelaburan daripada luar negara seperti apa yang telah diusahakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Tetapi dari segi manpower, dari segi kekuatan tenaga pekerja itu, apakah kita sudah bersedia melalui sistem pendidikan yang sedia ada sekarang? Ya, itu yang menjadi kebimbangan kita. Sebagai peneliti pendidikan, saya melihat data-data yang ada jelas menunjukkan kita berada jauh di belakang untuk memastikan sumber manusia, tenaga manusia yang kita nak bekalkan kepada sektor-sektor yang terbaru dalam teknologi dan sebagainya itu membimbangkan. Kita lihat contohnya bilangan aliran sains di kalangan murid-murid kita 4 merosot sains tulen, sama ada mereka yang mengambil kimia, fizik, biologi ataupun matematik tambahan merosot. Itu menjadi satu kebimbangan kepada kita. Begitu juga kalau kita lihat keputusan SPM yang lepas tahun 2022, bilangan murid-murid ataupun calon SPM yang mengambil matematik tambahan hampir 50% mencapai kedudukan ataupun keputusan yang tidak memuaskan. Jadi ini semua kebimbangan-kebimbangan yang harus kita lihat dan kita harus akui bahawa kita tidak berada di tahap yang memuaskan dan sesuatu mesti dilakukan, tindakan segera mesti diambil untuk memastikan semua ini dapat dipulihkan dengan segera pada tahun 2024. Dan kita sebenarnya masih lagi bercakap kalau kita ikuti perkembangan di Kementerian Pendidikan sendiri, masalah yang sering dimainkan ialah tentang kekurangan guru-guru yang di sekolah-sekolah, guru-guru yang mungkin berkebolehan sebenarnya, itu istilah yang digunakan. Tapi apakah isu itu menjadi satu isu yang mungkin akan menyekat segala perancangan yang ingin dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia? Berkaitan dengan kekurangan guru, saya melihat YB Fazlina khususnya sebagai kepimpinan telah melakukan yang terbaik. Kalau kita ambil 5 tahun yang kebelakangan ini,
sebenarnya pada era ataupun di bawah kepimpinan Yang Berhormat Menteri Pendidikan sekarang, beliau telah melakukan banyak pelantikan jawatan baru untuk mengisi kekosongan jawatan guru. Ini pada saya satu usaha yang cukup positif. Dan tentu saja untuk melihat guru-guru yang mahir ini berkembang ataupun mula melakukan yang terbaik di sekolah, mereka memerlukan sedikit masa ruang. Kerana untuk melatih ataupun melahirkan guru-guru yang baik, yang hebat dalam pengajaran ini memerlukan sedikit masa. Tapi sekurang-kurangnya untuk tahun 2023, penambahan bilangan guru yang saya fikir jumlahnya besar, itu sudah menunjukkan satu tindakan yang positif kepada sistem pendidikan negara. InsyaAllah kalau tahun depan tahun ini 2024 dan tahun depan 2025 kita boleh lagi menambah bilangan guru. Jadi bilangan guru yang dianggarkan sekitar 40,000 orang, itu dapat dikurangkan kepada angka yang lebih munasabah, dan itu akan memberi satu impak yang besar kepada pelaksanaan sistem pendidikan negara kita. Dan KPM juga memperkenalkan 7 teras utama sebenarnya dalam masa untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara. Tapi sebelum kita pergi kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan 7 teras utama itu, saya nak dapat pandangan doktor jugalah. Ini daripada apa yang kajian yang sempat saya lakukan sebentar tadi. Kalau kita lihat kepada dasar pendidikan hari ini lah, ianya sebenarnya telah pun terbina begitu lama sebenarnya. Pertamanya melalui Dasar Razak tahun 1956 sebagai satu contoh. Kemudian kita ada Dasar Rahman Talib pada tahun 1961 dan Laporan Kabinet 1979. Dan melalui segala ini terbentuklah apa yang kita panggil sebagai Akta Pendidikan 1996 ataupun Akta 550. Dan kalau kita lihat kepada matlamat utama Akta 550 ini adalah untuk menyeragamkan pendidikan seluruh negara, terutamanya bagi menguasai ilmu pengetahuan, mencapai matlamat negara maju, mengembangkan bakat dan potensi anak-anak, memupuk paduan negara dan diguna pakai di seluruh negara. Apakah ini sudah pun tercapai sebenarnya? Ya, kita sudah ada pengalaman 66 tahun sistem pendidikan negara pasca merdeka. Kalau kita lihat 66 tahun itu kita boleh bahagikan kepada 3 fasa sebenarnya, Tuan Haji. Fasa pertama daripada kita merdeka yang Tuan Haji sebut sebagai Penyata Razak dan sebagainya, sehinggalah tahun 80. Itu adalah tahun-tahun di mana kita membina sistem pendidikan. Kita baru keluar daripada era penjajahan. Kita mewarisi banyak amalan-amalan penjajahan dalam sistem pendidikan kita. Tetapi kita mengambil masa lebih kurang 30 tahun. Yang pertama untuk kita cuba selaraskan dan membina satu sistem pendidikan kita sendiri. Dan Alhamdulillah pada tahun 83 kita mula melaksanakan KBSR, kurikulum baru sekolah rendah, yang beracuankan acuan negara kita menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya, meletakkan nilai-nilai murni itu sebagai satu teras utama dalam sistem pendidikan. Dan kemudiannya sehinggalah pada tahun 2013, daripada tahun 1980-an sehinggalah 2013 itu adalah tahun untuk kita memantapkan sistem pendidikan kita dengan acuan kita. Dan mulai 2013 kita ada plan pembangunan pendidikan Malaysia. Dan sehinggalah sekarang 2025 akan tamat. Ini adalah waktu untuk kita memperkasakan. Jadi cabaran yang ada pada kepimpinan pendidikan pada waktu ini sejak 20 tahun yang lalu adalah bagaimana untuk memperkasakan sistem pendidikan. Dan cabaran yang Berhormat Fazlina selepas 2025 nanti, jika beliau meneruskan kepimpinan beliau, tugas beliau adalah bagaimana untuk melihat sistem pendidikan berkualiti. Jadi kalau kita lihat daripada pasal pembinaan, pemantapan, pemerkasaan sistem pendidikan, dan kita akan bawa masuk kepada satu lagi tahap baru, era baru, iaitu sistem pendidikan yang berkualiti sama seperti mana yang dilaksanakan di negara-negara maju. Jadi saya fikir cabaran yang akan dilalui oleh beliau adalah satu cabaran yang menarik. Sebenarnya. Okey. Saya dipahamkan apa ni doktor, kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ramza dari Kota Baru, Kelantan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya adalah kelulusan dari Moloko. Dalam bidang Islam ijazah dari Moloko, saya belajar dalam bahasa Arab. Okey. Bagi pendapat saya patut memudahkan pemberian pembelajaran di negeri Arab, mana bila belajar ada kelebihan selain kita biar atau environment bahasa Arab, kita di Malaysia mana ada khutbah dalam bahasa Arab atau khabar dalam bahasa Arab, dan
bila kita tinggal belajar pengajian lepas maghrib dalam bahasa Arab, itu kelebihannya penggunaan bahasa Arab. Jadi penggunaan bahasa jadi bagi saya patut memudahkan. Atau kalau boleh makbul, jangan jahillah. Boleh faham? Ya, ya. Jangan jadi makbul, pemudah mana kelebihan belajar negara. Okey. Boleh komen, boleh ulas ahli panel. Okey, baik. Terima kasih. Ramza dari Kota Baru, Kelantan. Tak tahulah sama ada doktor dapat menangkap apa saya yang dapat dimaksud. menangkap apa yang cuba disampaikan oleh Tuan Ramza. Yang pertamanya adalah beliau ingin supaya sistem pendidikan yang meletakkan pendidikan Islam ataupun ada agama itu diperkuatkan. Mungkin perkongsian saya adalah kita mempunyai sejarah pendidikan Islam yang cukup lama di negara kita. Malah bermula daripada abad yang ke-18. Kita dah ada sistem madrasah, sekolah pondok. Kita melahirkan begitu ramai sebenarnya guru-guru agama yang bukan hanya memberikan pendidikan kepada tanah Melayu pada waktu itu, tapi juga di sekitar Nusantara. Sehingga ke Selatan Thai dan juga di Filipina, Selatan Filipina, di Kepulauan Riau dan sebagainya. Jadi tradisinya sistem pendidikan Islam di negara kita memang sudah lama. Dan dalam keadaan kita selepas merdeka, kalau kita lihat kerajaan melakukan banyak inovasi ataupun melakukan banyak penambahbaikan pada sistem pendidikan. Kita sudah ada berbagai bentuk sekolah agama. Sekolah agama yang diintegrasikan dengan kurikulum kebangsaan. Kita juga ada sekolah agama negeri. Kita juga ada sekolah agama Ma'had Tahfiz dan sebagainya. Malah di kalangan negara-negara ASEAN, kita antara negara yang sebenarnya begitu mengutamakan sistem pendidikan agama. Malah kita tidak mahu melihat pendidikan agama itu berasingan daripada sistem pendidikan kebangsaan. Sebab itu kita misalnya mempunyai program ulul albabnya dalam pendidikan kurikulumnya dan sebagainya. Jadi pada saya, jika kita mahu membandingkan dengan negara-negara lain, kita berada di landasan yang baik kerana memperkembangkan sistem pendidikan Islam dan sebagainya. Mungkin apa yang diharapkan daripada Tuan Hamzah tadi adalah bagaimana kita nak memperkasakan dan menambah baikkan sistem yang ada. Saya rasa itu adalah satu perkara yang juga harus dilihat oleh KPM. Bagaimana untuk meletakkan pendidikan Islam itu sebagai satu yang tidak ada bezanya dengan pelaksanaan sistem pendidikan kebangsaan yang ada. Saya rasa itu boleh dilaksanakan kerana sejarah yang panjang itu menunjukkan bahawa kita mempunyai kepakaran, pengalaman dan kita boleh melakukannya jika kita ingin melihat itu sebagai satu yang boleh direalisasikan. Okey, menarik. Baik, Dr. Anwar, ada satu lagi panggilan di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Soal konten sekaitan dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya Ridwan ni ingin bertanya dua soalan. Yang pertama, tadi ada ahli panel sebut kan, pengajaran sains kurang menggalakkan. Saya biasa berada di aliran sains masa tingkatan 4 dan 5. Okey. Tetapi saya tengok guru-guru kurang menggalakkan murid-murid belajar admit. Saya biasa ambil admit tapi guru-guru kurang menggalakkan. Dan PIBG, ibu bapa dia kurang memberi gerakan. Sebab apa? Kadang-kadang ibu bapa kita kan, dia orang buta huruf kan dalam admit semua. Satunya rancangan daripada ketiga-tiga pemegang taruhan di sekolah semua, supaya murid-murid dapat galakan daripada ibu bapa ni ataupun guru supaya mengambil admit dan diorang diberi tuition. Tuition masa tu ibu bapa kurang duit kan. Jadi satuan PABD ni patutnya bagi free je. Ini tuition dah kena lagi. Macam-macam lagi. Okey, yang kedua, kita tengok sistem pendidikan ni dia ikut politik. Tengok zaman dulu kan, kita sistem pendidikan kita dapat dalam bahasa Inggeris. Kemudian bertukar pula dalam bahasa Malaysia. Kemudian tukar balik dalam bahasa Inggeris. Jadi maknanya kata budak-budak jadi keliru. Minta di panel ulang dalam ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Okey, menarik Ridwan, ya, isu yang ada bangkitkan, tapi anda jangan ke mana-mana lah, tunggu sebentar saja lagi kerana kami akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang lain yang mungkin sedang bersama kami di program Ruang Bicara ini, anda juga kami galakkan untuk berkongsi pandangan, pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi perbincangan kita, satu topik yang cukup penting, satu topik yang cukup menarik, iaitu cabaran pendidikan 2024. Kita jumpa lagi selepas ini.
Okey, kita kembali semula ke ruang bicara menempani 2024. Tadi persoalan yang menarik apa ni Dr. Anwar ya yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi kita nak dapat respon lah daripada apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita sebentar tadi. Baik, Cik Rizwan timbulkan isu pelajar sains ataupun pembelajaran sains. Beliau katakan dulu masa dia belajar pun cikgu tak ajar kan. Ya, baik, saya rasa menarik sebab isu ni isu yang memang lama. Kalau kita tengok sejarahnya tahun 1967 kerajaan telah memulakan dasar 60-40, 60 sains dan 40 sastra. Dan dasar itu sehingga sekarang belum mencapai lah tahap yang kita harapkan. Pelajar sains kita masih tidak mencapai tahap yang kita sasarkan. Dan kita sekarang ni ada dua keadaan. Satu dipanggil sains, satu dipanggil STEM. STEM ini sebenarnya lebih besar. Di dalam STEM tu ada sains tulen, ada sains gunaan dan juga ada technical, vocational. Jadi di dalam bidang sains gunaan dan juga teknikal meningkat. Yang merosotnya adalah sains tulen. Jadi apa yang dibincangkan oleh Cik Rizwan tadi adalah berkaitan dengan pembelajaran sains, matematik tambahan dan sebagainya. Baik, kajian-kajian pendidikan Tuan Haji menunjukkan bahawa mengapa anak-anak kita tidak minat dalam subjek sains tulen ini adalah salah satu yang utama adalah kemahiran matematik dan sains mereka adalah lemah di peringkat sekolah rendah. Jadi di peringkat sekolah rendah lagi mereka tidak minat ataupun kurang berminat disebabkan oleh seperti yang disebut oleh Cik Rizwan tadi, mungkin kaedah pembelajaran, kaedah pengajaran, kemudian makmal ataupun amalan-amalan berkaitan dengan ilmu sains dan matematik di sekolah rendah itu tidak menarik minat murid-murid kita untuk mencintai ilmu sains dan matematik. Jadi mereka menganggap bahawa sains matematik ini sesuatu yang sangat sukar. Hanya murid-murid yang mungkin otaknya bagus saja yang boleh belajar sains matematik. Tapi kalau kita pergi ke negara maju, kita lihat bahawa bagaimana mereka belajar sains di sekolah rendah itu sangat menyeronokkan. Anak-anak mereka belajar sains dalam keadaan yang sangat tidak begitu tertekan. Mereka melakukan eksplorasi, mereka melakukan secara permainan dan sebagainya. Sebab itu kita lihat ramai anak-anak di negara-negara maju bila masuk ke sekolah menengah mereka meneruskan dalam subjek sains dan matematik. Sebab itu mereka melahirkan lebih ramai sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan matematik. Di Jepun misalnya, di Korea misalnya, jumlah ahli sains mereka cukup ramai. Tetapi di negara kita dimaklumkan bahawa bilangan jurutera pun tidak mencukupi sebenarnya berbanding dengan jumlah yang sepatutnya, nisbah yang sepatutnya. Dr. Anwar, saya nak petik sedikit daripada apa yang dibangkitkan oleh Ridwan tadi lah bila dia bercakap tentang pengajian sains dan matematik itu sendiri. Salah satu faktor yang dikatakan kenapa ini berlaku ialah kerana guru-guru terlatih untuk terutamanya keutamaan kepada sains dan teknologi dan ICT, dan kemudiannya guru-guru terlatih untuk semua sekolah ini sebenarnya masih lagi menghadapi situasi yang mungkin agak mencemaskan, tidak mencukupi dalam masa yang mudah. Memang kita mengakui dan data-data menunjukkan bahawa bilangan guru dalam bidang sains matematik tidak mencukupi. Bukan saya tidak mencukupi, tetapi kita dapati bahawa guru-gurunya berhadapan dengan berbagai isu, misalnya makmal sains yang tidak mencukupi, peralatan pembelajaran yang tidak mencukupi dan sebagainya. Jadi pada saya untuk kita meningkatkan bilangan murid-murid dalam aliran sains, ia bermula di sekolah rendah. Peruntukan khusus untuk meningkatkan pembelajaran sains seperti yang di dalam bajet 2024 yang lalu kita telah menyediakan 100 juta ringgit untuk menyediakan peralatan dalam pembelajaran sains. Walaupun jumlah itu masih tidak mencukupi, sekurang-kurangnya sudah ada tanda-tanda usaha-usaha untuk kita menambah usaha kepada penyediaan pembelajaran yang lebih baik. Jadi pada saya, guru yang terlatih, peralatan yang mencukupi, kandungan akademik ataupun kandungan kurikulum yang baik itu mesti disediakan untuk meningkatkan kembali minat pelajar dalam bidang sains. Bila persoalan ini dibangkitkan, saya juga nak dapat pencerahan daripada Dr. Anwar sendirilah. Kita dengar tentang apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri, terutamanya penekanan yang harus diberikan kepada pendidikan yang bersifat TVET sebagai satu contoh. Begitu juga dengan STEM seperti apa yang disebut oleh doktor tadi. Tetapi kalau inilah masalah kekurangan guru yang sedang kita hadapi ini, apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu sendiri mungkin akan mengambil masa yang mungkin lebih panjang ataupun mungkin juga tidak akan dapat memenuhi seperti apa yang dimaukan sebenarnya?
Dalam mana-mana sistem pendidikan di dunia, sama ada di negara maju ataupun negara membangun, faktor guru masih menjadi faktor yang dominan dalam memastikan sistem pendidikan negara itu berjaya. Kalau kita berhadapan dengan masalah kekurangan guru yang tidak terlatih ataupun guru yang bukan option dalam bidang yang sepatutnya beliau pakar dalam pengajaran, maka kita akan berhadapan dengan kualiti pengajaran yang terjejas dan kesannya adalah pada anak-anak kita yang ada ke sekolah. Sebab tu penekanan kepada meningkatkan jumlah guru di sekolah menjadi keutamaan kepada misalnya Yang Berhormat Menteri Pelajaran sekarang, Menteri Pendidikan sekarang. Beliau menekankan soal meningkatkan bilangan guru dengan pelantikan guru-guru baru dan sebagainya. Jadi dan saya pasti jika ini dapat diteruskan pada tahun 2024 dan juga 2025, kita harap bilangan yang memadai itu walaupun tidak mencukupi sebenarnya, tapi boleh meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam sains dan matematik. Dan persoalan yang kedua itu pun menarik juga. Sistem pendidikan ikut politik. Tak tahu lah apa komen. Itu lumrah. Pada saya di mana-mana bahagian dunia, apabila sesebuah kerajaan itu naik ataupun diganti oleh sebuah kerajaan lain, maka kerajaan itu memang bertanggungjawab untuk membuktikan keupayaan mereka dalam melaksanakan dasar-dasar pendidikan dan tentu saja rakyat menilai keupayaan mereka. Jadi mahu tidak mahu, mana-mana pemimpin yang memegang teraju kepimpinan KPM akan melakukan berbagai-bagai usaha untuk membuktikan keupayaan mereka sebagai tanda bahawa mereka adalah pilihan yang tepat pada waktu pilihan raya dahulu. Jadi kita lihat memang ada banyak perubahan berlaku dalam sistem pendidikan, tetapi menjadi tanggungjawab kepada rakyat juga untuk sentiasa bersuara secara positif, secara konstruktif jika mereka melihat bahawa ada perkara-perkara itu yang tidak kena pada pandangan mata mereka. Jadi saya rasa semak dan imbang di kalangan masyarakat kepada apa yang dilakukan oleh kerajaan ataupun oleh kepimpinan KPM ataupun oleh dasar-dasar pelajaran itu saya rasa mesti berlaku secara berterusan. Sebab tu kalau kita lihat Yang Berhormat Menteri Fazlina selalu melakukan libat urus bersama NGO, bersama ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Saya rasa ini satu mekanisme, platform yang baik untuk beliau memahami, beliau mengetahui apakah suara hati di kalangan masyarakat di peringkat bawah. Libat urus adalah satu mekanisme terbaik untuk kita mencari titik persamaan antara apa yang sedang difikirkan oleh peringkat atasan, peringkat kepimpinan dan juga apa yang diinginkan oleh masyarakat di peringkat bawah, khususnya ibu bapa. Okey, apa ni Dr. Anwar, kita nak pergi kepada apa yang kita sebut sebagai 7 teras utama Kementerian Pendidikan Malaysia dan ini telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri dan ianya dalam usaha untuk memberi satu nafas yang lebih segar sebenarnya dalam sistem pendidikan nasional ataupun pendidikan negara. Jadi mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan Dr. Anwar tentang 7 teras utama KPM ini. Ya, 7 teras ini menarik Tuan Haji sebab ini kali pertama sebenarnya dalam pengetahuan saya seorang menteri selepas beliau masuk dalam tempoh seminggu beliau masuk pejabat menteri, beliau terus mengumumkan apakah bentuk pemikiran hala tuju dan juga komitmen yang beliau ingin berikan kepada sistem pendidikan negara. Beliau tak mengambil masa yang panjang, 100 hari misalnya kan. Terus dalam masa 7 hari beliau terus mengumumkan bahawa beliau ingin memberi penekanan kepada 7 teras utama ini dan kalau kita lihat ke-7 teras itu memang adalah perkara-perkara pokok yang selalu menjadi cabaran, halangan dan isu dalam sistem pendidikan negara kita. Dan sehingga hari ini saya melihat Yang Berhormat Menteri masih kekal di atas 7 landasan ini. Cuma mungkin dari segi pandangan saya adalah oleh kerana 7 teras ini tidak dinyatakan apakah KPI ataupun pencapaiannya. Jadi rakyat tidak tahu bagaimana untuk mengukur adakah teras-teras itu telah mencapai, di mana letak duduknya pencapaian tersebut. Misalnya kita bercakap soal daif. Kita bercakap soal sistem penyampaian antara guru dengan KPM, JPN dan PPD. Kita juga bercakap soal kemiskinan multidimensi. Jadi semua perkara ini perlu ada kayu ukur. Adakah 7 teras itu telah mencapai tahap-tahap yang diharapkan ataupun belum. Jadi dengan ada kayu ukur itu, secara tak langsung rakyat dapat memberikan satu penilaian yang objektif tentang pencapaian yang telah dilakukan oleh KPM. Jadi pada saya tahun 2024 ini, KPM perlu mewujudkan satu kayu ukur supaya rakyat dengan mudah dapat melihat pencapaian KPM
berdasarkan 7 teras utama ini. Dari analisis dan juga pemerhatian Dr. Anwar sendirilah. Okey, kita ambil teras yang pertama lah, iaitu tentang kementerian mahu menjadikan komunikasi antara kementerian dan sekolah lebih cekap dan terus. Apakah itu juga satu masalah, Sona? Ya, saya masih melihat bahawa apa yang kadang-kadang disampaikan oleh pihak kementerian apabila sampai ke peringkat bawah, ia tidak sampai sebagaimana yang diharapkan. Sebagai contoh, kalau kita bercakap soal ada satu lagi dokumen dipanggil 7 langkah mengurangkan beban tugas guru. Disediakan oleh KPM, dan 7 langkah ini antaranya adalah mengurangkan majlis-majlis yang tidak impact kepada pembelajaran, mengurangkan rancangan pengajian harian dan berbagai lagi. Tetapi bila kita sampai ke bawah, kita berbual dengan guru-guru menyatakan bahawa banyak perkara-perkara yang diharapkan itu tidak berlaku di peringkat bawah. Jadi sistem penyampaian itu mungkin menjadi satu isu yang harus dilihat semula. Bagaimanakah KPI yang sepatutnya yang kita ukur untuk menyatakan bahawa dia sudah mencapai atau belum. Jika tidak, di peringkat bawah guru-guru masih lagi mengeluh dan sebagainya, tapi mungkin di peringkat atas kita merasakan kita sudah pun melakukan apa yang terbaik kepada sistem pendidikan negara kita. Terus yang kedua pun menarik sebenarnya, Dr. Anwar, iaitu KPM memberi penekanan kepada aspek kerahmah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Apa yang dimaksudkan? Ya, saya ucap terima kasih. Satu perkara yang menarik yang telah dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri adalah membawa kembali sistem pendidikan negara kita kepada intipati falsafah pendidikan. Kalau kita membaca falsafah pendidikan negara kita, ataupun kita panggil falsafah kebangsaan, falsafah pendidikan kebangsaan, teras utamanya adalah untuk membina insan. Dan disebut dalam bahasa lain adalah karamah insaniah ataupun insan yang mulia ini. Dan itu satu tindakan yang pada saya kembali ke pangkal. Selepas begitu lama daripada tahun 89, kita membawa sistem pendidikan kita kepada mengejar angka, grade, keputusan peperiksaan dan sebagainya. Tiba masanya untuk kita kembali kepada tujuan sebenar pendidikan adalah untuk membina insan, manusia yang baik, seimbang dan sebagainya. Jadi istilah itu mungkin agak aneh ataupun agak terasing kepada setengah orang, tapi maksudnya itu masih lagi dalam kerangka falsafah pendidikan kebangsaan. Bila saya tanya rakan-rakan yang mungkin bukan dalam kalangan masyarakat Melayu, apakah yang mereka faham tentang karamah insaniah, ada berbagai-bagai versi yang diberikan. Jadi pada saya, peranan KPM sekarang ni, kalau mereka ingin membawa karamah insaniah ni sebagai teras utama kepada usaha mereka membangunkan sistem pendidikan negara kita, maka mereka harus merakyatkan perkataan itu. Bukan hanya di kalangan masyarakat Melayu Islam, tetapi juga di kalangan orang bukan Melayu, orang Cina, orang Sabah Sarawak dan sebagainya, supaya istilah karamah insaniah itu benar-benar difahami. Bukan di segi istilahnya saja, tapi dari rohnya. Apa sebenarnya yang cuba dibangunkan melalui karamah insaniah? Kalau tidak, akan berlaku penolakan. Jadi orang tak ambil kisah tentang istilah itu kerana mereka merasakan karamah insaniah ini lebih kepada masyarakat Islam, masyarakat Melayu dan sebagainya. Saya ingat itu adalah antara cabaran yang harus dilalui oleh Yang Berhormat Menteri untuk memastikan karamah insaniah ini membumi sampai ke peringkat bawah dan difahami oleh setiap lapisan masyarakat yang ada di negara kita. Okey, teras yang ketiga Dr. Anwar adalah tentang memberi perhatian terhadap isu kemiskinan multidimensi murid daripada keluarga B40. Ya. Baik, ini memang satu isu yang berpanjangan daripada zaman kita merdeka tu Haji. Kemiskinan adalah cabaran ataupun halangan terbesar untuk memajukan sistem pendidikan negara. Sebab tu apabila teras ini dizahirkan dalam 7 teras, saya suka membawa kembali bagaimana pemimpin-pemimpin kita pada tahun 70-an juga telah melaksanakan apa yang diharapkan dalam isu kemiskinan. Kita pada tahun 1971 ada laporan keciciran murad. Ini satu laporan yang pada saya cukup baik kerana ia bukan dihasilkan secara rawak, ia dihasilkan secara akademik, kajian dilakukan secara akademik. Dan hasil kajian itu, kalau kita lihat apa yang dilakukan adalah mereka tahu bahawa kemiskinan menjadi cabaran yang terbesar, maka mereka mula menubuhkan sekolah asrama harian. Itu antara recommendation ataupun cadangan penyelesaian oleh penyata laporan murad itu pada tahun 1971, iaitu binalah sekolah-sekolah asrama harian supaya anak-anak miskin ini boleh berada di asrama. Mereka keluar daripada persekitaran keluarga yang tidak begitu menyokong kepada pembelajaran, tinggal di asrama, dibantu oleh warden-warden, guru-guru yang
tinggal di asrama, makan makanan yang disediakan oleh kerajaan dan sebagainya. Semuanya secara percuma demi untuk memastikan mereka keluar daripada kemiskinan itu. Kita ada hari ini 1,459 buah asrama, sekolah berasrama di seluruh negara. Satu jumlah yang sangat besar. Betul. Ini satu program yang pada saya sangat berjaya. Sebab bila kita bandingkan dengan negara-negara lain, tak banyak negara yang begitu memberi komitmen yang besar untuk membantu anak-anak miskin dengan menyediakan asrama harian dan sebagainya. Jadi itu dilakukan. Kita juga ada rancangan makanan tambahan. Ini sudah lama, daripada tahun 70-an sudah ada RMT ini. Dan rancangan makanan tambahan ini sangat penting kerana kajian-kajian menunjukkan bahawa kalau anak-anak tidak mendapat makanan yang mencukupi dari segi malnutrisinya, mereka akan mengalami masalah bantut, pemikiran yang tidak cukup, kognitifnya tidak cukup untuk mereka belajar dan sebagainya, mereka cepat letih, mudah mendapat penyakit dan sebagainya. Jadi soal pemakanan juga adalah satu aspek yang penting yang mesti diberi perhatian oleh kerajaan. Dan alhamdulillah dalam bajet 2024 kita lihat RMT tetap disediakan, malah ditambah pula dengan sarapan untuk kanak-kanak di peringkat prasekolah. Jadi pada saya ini adalah contoh bagaimana teras itu sebenarnya sudah mencapai beberapa bahagian tapi tidak dinyatakan. Jadi rakyat mungkin tak tahu bahawa ini sebenarnya telah dilakukan oleh KPM sebenarnya. Saya juga nak menyentuh satu lagi trust, iaitu trust yang kelima, yang keempat tu mungkin kita fahamlah, tetapi trust kelima ini juga merupakan satu isu yang sering dibangkitkan, iaitu tentang fokus kepada kebajikan guru. Kerana guru adalah trust untuk keberkesanan penyampaian pendidikan, dan kita tahu timbul isu-isu di mana guru-guru dikatakan overloaded dengan tugasan-tugasan harian dan sebagainya, dan ini memberi tekanan kepada guru-guru sehingga ada yang mengambil keputusan untuk bersara awal dan sebagainya. Komen sikit, Doktor. Ya, saya sebenarnya bersimpati dengan keadaan guru negara kita. Yang pertamanya kita kena jelas bahawa kajian yang dibuat misalnya oleh Cambridge, Universiti Cambridge, pasukan Cambridge pada tahun 2018 di kalangan 26 negara termasuk negara maju menunjukkan bahawa guru-guru di negara kita antara guru yang paling tinggi komitmen mereka kepada kerjaya mereka. Bermaksud guru kita berada di tahap yang baik. Tetapi mereka nampaknya telah dibebankan dengan berbagai tugas yang bukan pengajaran. Dan ini telah dibuktikan apabila Yang Berhormat Menteri sendiri telah pun melakukan penambahbaikan dengan melancarkan 7 langkah mengurangkan beban tugas guru. Bermaksud bahawa KPM sendiri mengaku bahawa memang beban tugas guru ini berlebihan. Jadi mereka mengambil 7 langkah untuk mengurangkan beban-beban tersebut. Bagaimanapun, pada pandangan saya, pelaksanaan 7 langkah ini masih belum mencapai tahap yang kita boleh membanggakan kita ataupun kita rasa gembira. Kerana kita lihat bahawa masih ada lagi ruang-ruang penambahbaikan untuk kita memastikan guru memberi tumpuan yang khusus kepada soal pengajaran dan pembelajaran. Jadi bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bercakap soal pendidikan berkualiti pada tahun ini, tahun 2024, salah satu perkara yang mesti diberi penekanan yang tinggi oleh KPM adalah bagaimana untuk mengurangkan beban tugas guru dan memberi ruang untuk guru benar-benar memberi fokus kepada meningkatkan kualiti pengajaran mereka dalam diri. Saya tertarik hati bila doktor sebut tentang pendidikan berkualiti. Dan saya nak lompat sedikit, nak pergi terus kepada trust yang ke-7 itu, iaitu meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Ini amat bersesuaian sekali dengan perkembangan secara global sebenarnya. Rata-rata bercakap tentang digital economy, bercakap tentang hubungan digital dan sebagainya. Dan kita dah pun ada Kementerian Digital sekarang ini. Jadi apakah ini sebenarnya selari dan selaras dengan kehendak dan juga cabaran semasa? Ya, saya fikir ini antara salah satu cabaran besar kepada KPM 2024 dan seterusnya. Kerana kalau kita lihat negara kita, jiran-jiran kita semua sedang bergerak dengan laju dalam pendidikan digital. Anak-anak mereka ke sekolah tidak ada lagi buku teks yang dibawa secara berat. Mereka hanya membawa peranti-peranti saja ke sekolah. Dan sebagainya itu memang disediakan oleh kerajaan kepada anak-anak untuk menggunakan peranti ini. Jadi saya fikir ini soal yang paling utama untuk tahun 2024 sebenarnya. Dan alhamdulillah kita telah pun melancarkan dasar pendidikan digital. Itu satu permulaan yang baik di mana seluruh jentera KPM, jentera di universiti dan juga pihak-pihak yang terlibat dengan isu-isu ataupun rangka-rangka berkaitan dengan pendidikan digital ini akan mula bergerak seiring
untuk memastikan bahawa pendidikan digital itu dapat dilaksanakan. Kita masih bercakap soal infra. Ada lagi misalnya sekolah-sekolah yang belum lengkap infra, internetnya masih perlahan. Itu adalah perkara-perkara yang akan berterusan ditambah baik, tetapi sekurang-kurangnya sudah ada titik mula. Dasar pendidikan digital itu sudah menjadi satu, pada saya adalah satu dokumen yang penting untuk kita mula bergerakkan usaha kita menjayakan pendidikan digital, pendigitalan pendidikan pada tahun 2024 dan seterusnya. Saya nak kembali semula daripada apa yang saya sebut di awal tadi, iaitu tentang penekanan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar sendiri berkaitan dengan pendidikan TVET yang dikatakan akan diperbesarkan, akan diperhebatkan, akan dinaikkan tarafnya bagi memberi ruang dan juga peluang kepada pelajar-pelajar untuk terlibat dan akhirnya mungkin keluar sebagai pelajar-pelajar yang bersifat profesional dan memenuhi kehendak pasaran semasa. Jadi apa pandangan doktor? Apa yang perlu lagi dilakukan dalam usaha untuk menaik taraf pendidikan TVET di negara kita? Betul, Tuan Haji. Sebab kalau kita lihat negara-negara maju, di Germany, di Korea Utara, Korea Selatan, di Jepun misalnya, mereka menekankan soal pendidikan TVET. Kalau kita lihat ada yang 70-30, 70 TVET, 30 akademik, ada yang 60-40 dan sebagainya. Jadi pada saya kita juga mesti mempunyai satu nisbah yang baik. Bagaimana kita nak meletakkan TVET ni sasaran kita. Dan kalau kita lihat sekarang ni dalam kalangan masyarakat, kajian-kajian pendidikan masih menunjukkan bahawa ibu bapa masih lagi melihat bahawa TVET itu sebagai sesuatu yang tidak setara ataupun tidak setara dengan akademik. Yang pada saya pandangan itu mungkin tepat pada waktu yang sebelum ini, kerana peluang-peluang pekerjaan dalam TVET itu mungkin dianggap saya berpendapatan yang tidak setinggi akademik. Tetapi hari ini kita sudah melihat ramai anak-anak kita graduan-graduan TVET mendapat pendapatan yang sama dan malah ada yang lebih tinggi daripada yang lulusan akademik. Jadi TVET di negara kita adalah satu peluang yang baik. Kita dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan, kita juga dapat meningkatkan teknologi hands-on kepada anak-anak kita. Malah apabila industri luar masuk ke dalam negara kita, mereka bukan hanya untuk mencari pentadbir ataupun bidang pengurusan, tapi mereka ingin melihat sumber tenaga yang mahir dengan segala berkaitan dengan mechanical dan technical ini. Jadi kita kena sediakan sumber manusia ni, Tuan Haji. Okey, ini satu lagi persoalan yang juga saya nak dapatkan pandangan ikhlas daripada Dr. Anwar lah. Ini berkaitan dengan statement yang dibuat oleh Premier Sarawak. Dia mahukan ataupun inginkan supaya autonomi penuh pendidikan kepada kerajaan ataupun kepada negeri Sarawak itu sendiri. Apakah ini satu langkah yang mungkin akan memberi keputusan ataupun result ataupun kesan yang positif ataupun sebaliknya dalam sistem pendidikan? Ya, mungkin secara sejarahnya dia ada kaitan dengan perjanjian. Tapi pada saya dari satu sudut yang lain, kita sebenarnya kena bersedia untuk melihat perubahan-perubahan dalam bentuk desentralisasi pendidikan ini. Sebab sebagai contoh, kalau kita ambil negara-negara maju, mereka memang sudah lama melihat bahawa penyahpusatan kepada pelaksanaan sistem pendidikan ini telah memberi mereka ruang untuk guru-guru, pentadbir sekolah untuk melakukan berbagai inovasi. Jadi saya tidak melihat itu sebagai satu keadaan yang negatif ataupun yang buruk, tapi pada saya itu adalah satu penambahbaikan kepada usaha kita menjadikan sistem pendidikan kita decentralized, lebih ramai yang terlibat di peringkat pertengahan, negeri dan sebagainya. Dan kita akan dapat melihat nanti hubungan yang lebih harmoni antara apa yang diperlukan di peringkat pusat dan apa yang diperlukan di peringkat negeri. Jadi kita kena buka peluang untuk bagaimana melihat sistem pendidikan itu di tahap-tahap yang dibenarkan di dalam perlembagaan itu, kita boleh benarkan untuk dinyahpusatkan. Tapi dari segi perhatian Dr. Anwar juga, apakah ada semacam masalah sebenarnya bila kita bercakap tentang sistem pendidikan yang ingin dilaksanakan terutamanya di Sabah dan juga Sarawak? Mungkin kerana secara geografinya keadaan yang begitu menyukarkan sebenarnya bagi Kementerian Pendidikan sendiri untuk melaksanakan apa yang ingin dilaksanakan. Ya, cabaran sebab saya juga dulu Tuan Haji adalah guru di Sarawak. Di Pendalaman Sarawak. Jadi saya memahami tentang isu cabaran yang dihadapi oleh pelaksana sistem pendidikan di peringkat negeri, khususnya di Sarawak. Kerana kita berhadapan dengan isu kemudahan, sekolah daif, kekurangan guru yang agak ketara,
Begitu juga dengan logistik dan sebagainya. Jadi cabaran ini sangat besar dan kita tidak boleh menunggu. Kalau kita menunggu anak yang berumur tahun 1 misalnya, umur 7 tahun, kalau kita menunggu 3 tahun, dia sudah di tahun 4. Umur 10 tahun, maksudnya dia sudah kehilangan 3 tahun pembelajaran yang berkualiti jika kita masih kekal dengan sekolah daif, guru yang tak cukup dan sebagainya. Sistem pendidikan tidak boleh menunggu kerana yang menjadi mangsanya adalah anak-anak. Jadi pada saya usaha yang bersama antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri itu mesti disinergikan. Dan malah kalau kita lihat kenyataan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri yang mengalu-alukan dan melihat ini sebagai satu langkah yang baik, yang perlu dilihat, perlu dibersamakan. Jadi saya rasa ini adalah satu pendekatan yang mesti kita lakukan untuk melakukan penambahan baik kepada sistem pendidikan kita. Dari segi peruntukan bajet untuk tahun 2024, ini juga sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya. Dan kita tahu Kementerian Pendidikan sentiasa mendapat peruntukan bajet yang terbesar sebenarnya. Tetapi apakah masih timbul rungutan bahawa bajet yang diberikan itu masih belum mencukupi sebenarnya untuk memenuhi semangat dan juga perjuangan yang ingin dilaksanakan dan disempurnakan? Betul Tuan Haji. Kalau kita lihat dari segi peruntukan memang saban tahun KPM atau kementerian mendapat peruntukan yang terbesar. Tetapi kalau kita melihat kepada peruntukan itu hampir 70% begitu pergi kepada emolumen ataupun pembayaran gaji guru dan juga kaki tangan dan sebagainya, dan hanya sekitar 30% yang digunakan untuk tujuan pembangunan. Dan kebanyakan pembangunan itu pun kalau dilihat digunakan untuk tujuan penyelenggaraan sekolah dan sebagainya yang memang tidak mesti dilakukan. Jadi sebenarnya jumlah sebenar yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara itu tidak cukup besar. Sebab itu kita mengharapkan supaya agensi swasta, korporat juga terlibat dalam usaha kita memajukan sistem pendidikan kita. Kita tidak boleh hanya bergantung kepada kerajaan, kerana kerajaan juga mempunyai komitmen yang besar, khususnya dari segi ekonomi, sara hidup dan sebagainya. Tetapi pada saya tiba masanya untuk sektor-sektor korporat turun dan bersama-sama dengan KPM mengangkat ataupun menjadikan program sekolah angkat dan sebagainya untuk membantu sekolah-sekolah yang daif ini. Saya sudah melihat banyak program, misalnya kita ada program sekolah amanah dan sangat berjaya. Malah ada sekolah amanah kita sudah pun dinobatkan antara sekolah yang terbaik di dunia dari segi inovasinya dan sebagainya. Jadi model-model ini harus kita kembangkan. Kita tidak boleh lagi tergantung hanya kepada model mengharapkan peruntukan daripada kerajaan, kerana kita tahu kerajaan memiliki komitmen yang besar, tapi kita kena mencari peluang-peluang dan juga menjana pemikiran-pemikiran baru untuk bagaimana menambahkan sokongan daripada pihak swasta, masyarakat dan sebagainya. Okey, masa semakin mencemburui kita sebenarnya, Doktor. Tinggal lebih kurang 3-4 minit saja lagi, tapi mungkin ada lagi perkara-perkara yang ingin Dr. Anwar bangkitkan bila kita bercakap tentang cabaran pendidikan 2024. Dah pada masa yang sama juga saya teringat apa yang disebut oleh pemanggil kita yang kedua tadi, Ridwan, itu tentang peranan yang harus dimainkan oleh PIBG juga. Seharusnya berubah daripada apa yang berlaku ketika ini. Jadi mungkin di penghujung ini apa lagi? Saya setuju dengan Tuan Ridwan tadi. Kerana kalau kita lihat salah satu perkara yang menjadi teras ataupun perkara utama yang diangkat apabila kita bercakap soal sistem pendidikan politik adalah penglibatan ibu bapa. Kalau di negara maju, Haji, ibu bapa ini dengan guru ni memang hubungan mereka sangat baik. Betul. Malah kalau kita lihat, kalau anak saya pun bila belajar di sana, guru-guru akan menghubungi ibu bapa dan menceritakan tentang perkembangan pembelajaran anak saya kepada ibu bapa. Bila saya tanya pengetua ataupun guru besar pun tidak tahu apakah perkembangan anak saya. Maksudnya hubungan guru dengan ibu bapa mesti rapat, mestilah ibu bapa tu pergi ke sekolah, selalu berinteraksi dengan guru-guru, membantu guru-guru dan memahami tentang apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan prestasi anak-anak kita. Jadi kita tak boleh lagi seperti tahun-tahun yang lalu kita hanya membiarkan guru menguruskan semua perkara. Pada saya, pada hari ini bila kita bercakap soal pendidikan, ia adalah sinergi antara ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Kalau tidak, dia tidak akan berjaya. Malah pada tahun 2024 ini, kalau satu perkara yang kita akan lihat nanti apabila kurikulum baru 2027 dilaksanakan, salah satu elemen utama adalah pendidikan karakter.
Mungkin kita tak sempat sentuh, tapi pendidikan karakter ini tidak penglibatan ibu bapa sangat-sangat penting sebab ia bermula daripada prasekolah sehinggalah dia tamat di tingkatan 5. Jadi kalau di sekolah saja bercakap soal pendidikan karakter nak menjadikan anak-anak baik tapi balik ke rumah ibu bapa tidak menunjukkan contoh-contoh yang baik, pendidikan karakter akan gagal. Dan bila kita bercakap tentang penglibatan ibu bapa, di sinilah sebenarnya PIBG juga harus mengubah pendekatan mereka dan mungkin akan memberikan satu kesan yang lebih ataupun impak yang lebih berkesan sebenarnya kepada itu. Betul. Ya. Sebab tu kalau saya melihat bahawa PIBG inilah rakan kepada pendidikan. Dia bukan pesaing ataupun orang yang menuding mencari salah kepada sistem pendidikan. Kita kena bina budaya persekitaran bahawa PIBG adalah rakan kepada sistem pendidikan negara kita. Okey, 1 minit masa yang tinggal sebenarnya. Dr. Anwar, harapan seringkas-ringkasnya lah, harapan Dr. Anwar sendirilah selaku pensyarakanan di Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM ini. Apa yang ingin anda sampaikan seringkas-ringkas? Ya, yang pertama sekali saya rasa bertuah dan syukur kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri begitu memberi penekanan yang tinggi kepada sektor pendidikan negara kita. Itu memang jelas sekali. Ya. Sejak daripada beliau dilantik setahun yang lalu, beliau memberi penekanan yang cukup jelas bahawa beliau ingin melihat sistem pendidikan negara kita menjadi lebih baik dan kalau boleh yang terbaik di kalangan rantau Asia. Betul. Dan kita mempunyai model-model yang boleh kita lihat bagaimana mereka berjaya membangunkan sistem pendidikan mereka. Setakat ini rating kita di peringkat ASEAN ataupun di peringkat Asia pun di masih peringkat lagi PISA di kalangan negara yang mengambil bahagian 81 negara dunia yang ambil, kita berada di angka 55. Tidak begitu muat. 3 di kumpulan yang terbawah. Jadi kita mahu meningkat kepada kumpulan yang teratas, 25 yang terbaik di atas. Jadi itu merupakan satu cabaran yang cukup besar. Kerana pelabur asing, pemodal dan orang yang ingin melabur dalam sebuah negara, mereka juga melihat sejauh mana sistem pendidikan negara itu berjaya meningkat ataupun membangunkan sumber manusia yang berkualiti. Okey, terima kasih. Banyak-banyak kepada Dr. Anwar Ahmad dan daripada apa yang kita sebut sebenarnya ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada Kementerian Pendidikan, terutamanya kepada menterinya sendiri Yang Berhormat Fazlin Siddiq. Tapi saya percayalah kalau ada satu sinergi ataupun semangat kerjasama yang erat di kalangan semua pihak sebenarnya, segala apa yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan itu akan dapat dicapai mengikut seperti apa yang kita inginkan. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara Mendepani 2024 dan jangan lupa seperti selalunya Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.